Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, permudahkan segala urusan-urusan kami. Ma'ar rahati li qulubina. Bersama-sama juga Engkau menenangkan hati-hati kami. Wa abdanina wassalamah, dan juga badan-badan kami, tubuh-tubuh anggota kami Engkau sejahterakan. Wal afiyata fi dinina wa dunyana, dan juga Engkau sihatkanlah tubuh badan kami juga ya Allah dalam urusan agamamu dan juga dalam urusan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim, ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut tidak ada guna lagi harta benda dan juga anak pinak, kecualilah yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati dan juga jiwa yang tenang, dengan hati yang sejahtera kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, dalam sebuah hadis yang mulia, baginda menyebut kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Sabda Nabi, sesungguhnya dalam hati, dalam tubuh badan manusia terdapat seketul daging. Jika elok daging tersebut, maka akan eloklah seluruh anggota tubuh badannya. Jika buruk daging tersebut, maka akan buruklah seluruh tubuh badannya. Iaitulah yang dinamakan dengan hati. Yang saya hormati Al-Fadil, saudara pengurusi majlis, yang saya raikan Al-Fadil yang berhormat Datuk Haji Fakhur Razi bin Haji Zawawi, yang merupakan Exco Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, yang saya muliakan timbalan yang di Pertua PAS kawasan Ibu Tebal, yang saya segani Al-Fadil Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS kawasan Ibu Tebal, staf kepimpinan di semua peringkat kawasan Cawangan dan juga UPU, dan tidak lupakan kepada sahabat pimpinan daripada staf kepimpinan Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat, dan juga daripada DAP. Seterusnya kepada semua yang hadir pada malam ini, muslimin, muslimat, para penyokong, para pendukung,
Pakatan Rakyat dan juga Parti Islam se-Malaysia PAS. Pada malam ini insya-Allah seperti mana yang disebutkan kepada kita, bahawasanya negara kita pada hari ini berada dalam situasi yang cukup mencemaskan. Bukan hanya sekadar mencemaskan, bahkan berada pada tahap yang cukup kritikal. Dan keadaan ini bukan hanya sekadar berhenti buat sementara waktu, dan bukan hanya sekadar benda ini dibincangkan di peringkat parlimen semata-mata, tetapi perkara ini dibincangkan di semua peringkat, baik di peringkat masyarakat, baik di peringkat kepimpinan, di semua peringkat, sama ada parti politik, sama ada pertemuan NGO ataupun kepimpinan masyarakat. Bahkan isu ini dibincangkan sampai tahap ke peringkat antarabangsa, berkaitan dengan kegawatan permasalahan yang berlaku dalam negara kita, negara Malaysia pada hari ini. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, baru-baru ini Perdana Menteri kita telah membentangkan satu bajet, iaitu bajet 2013, yang mana dalam bajet tersebut yang telah dibentangkan kepada kita dalam parlimen baru-baru ini, yang merupakan satu bajet yang kita sebut bajet yang dibuat dalam keadaan belanjawan negara yang cukup teruk sekarang. Bahkan apa yang saya sebutkan ini bukan hanya sekadar satu omongan kosong, bahkan benda ini merupakan satu kajian yang telah dibuat oleh beberapa badan terhadap ekonomi dan juga pertumbuhan pendapatan negara pada hari ini. Karena bajet yang dibuat pada baru-baru ini dibuat dalam keadaan negara yang mana berada dalam keadaan yang cukup kritikal dari sudut hutangnya kepada Bank Dunia. Bahkan bukan sekadar itu sahaja, bajet yang dibentangkan baru-baru ini hampir tidak ada yang menyebutkan tentang peruntukan bagi pembangunan insan, bagi melahirkan individu, masyarakat dan juga rakyat yang benar-benar bukan hanya sekadar berkiblatkan kepada madiyah, berkiblatkan kepada harta dunia semata-mata, tetapi yang lebih pentingnya mempunyai nilai sivik, mempunyai nilai keagamaan yang cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tu kalau kita pasang apa yang dibentangkan baru-baru ni, kita tengok janji yang dilemparkan oleh Perdana Menteri itu, yang dilemparkan Datuk Seri Najib Tun Razak kepada seluruh rakyat pada hari ini, bukan hanya sekadar menjadikan slogan janji ditepati itu supaya ditunaikan. Saya tak tahu lah tengah-tengah orang sebut bukan janji ditepati, orang kata saya tak tahu orang sebut dalam Facebook. Ni orang kata apa, Ustaz ni duk ambil dalam Facebook nak buat macam mana tuan, dunia agama dan dunia Facebook. Baru-baru ni saya masuk dalam Facebook, saya tengok ada seorang hamba Allah pakcik, makcik, add saya friend. Dia pakai dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan, add friend.
Umur berapa? 63 tahun. Ui, betul kan makcik ni? Kita macam tak percaya tu. 63 tahun. Nak habaq kata dunia zaman hari ni punya canggih sampai tahap duduk dalam lampu pun kita boleh setang dengan kawan kita yang berada di luar negara. Canggih tak canggih gitu. Tambahlah ada program baru dalam handphone dalam. Program baru, software baru yang lebih canggih daripada Facebook. Kalau Facebook ni agak lambat sikit. Apa program WhatsApp? WhatsApp tak boleh mesej. Ada satu lagi Viber yang boleh call free pakai internet. Jadi maklumat pada hari ini bukannya sekadar kita dalam negara saja yang boleh mendapat maklumat ini, bahkan seluruh dunia boleh dapat maklumat yang terdapat, yang dibincangkan dalam parlimen dan juga dibincangkan dalam kabinet. Apa saja dibincangkan dapat diketahui oleh masyarakat kita. Sebab itu tuan-tuan berkata Allah sekalian, apa yang kita sebutkan tadi, bila mana negara berada dalam tahap yang cukup kritikal dari sudut hutang, maka kita dalam Pakatan Rakyat kita membentangkan juga satu belanjawan di peringkat Pakatan Rakyat. Kalau kata Pakatan Rakyat boleh memerintah Putrajaya, maka kita akan sediakan belanjawan yang memang belanjawan ini merakyatkan rakyat yang berada di peringkat bawah. Belanjawan yang cukup hebat. Sebab tu saya buat kajian di antara perbandingan di antara belanjawan Pakatan Rakyat dan juga belanjawan Barisan Nasional. Sebab saya tak boleh nak cakap, ambil cakap tepi-tepi jalan, ambil jadikan ini sebagai hujah. Sebab kita orang muda, kita tak boleh jadi macam orang lain. Tambah-tambah macam kami daripada pemuda PAS. Kita mesti bercakap, menegakkan hujah mestilah dengan berfakta. Sebab tu saya sempat buat kajian. Tuan-tuan semua yang saya nak sebut pada malam ini berkenaan dengan belanjawan yang dibentangkan oleh Kerajaan Barisan Nasional dan juga belanjawan yang dibentangkan, yang dicadangkan oleh Pakatan Rakyat. Sama lebih kurang dia punya belanjawan, angka yang lari tidak banyak. Tetapi kalau kita lihat di sana, dia mempunyai satu perbezaan yang cukup banyak dari sudut belanja mengurus, dari sudut belanja pembangunan. Kalau dilihat belanjawan yang telah dibuat, yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri yang mewakili Kerajaan Barisan Nasional adalah sebanyak lebih daripada 250 bilion, melebihi daripada angka tersebut. Sedangkan belanjawan yang dibentangkan oleh Pakatan Rakyat hanyalah sekitar 233 bilion sahaja, tidak mencecah 250 bilion. Dan itu belanjawan yang dibentangkan itu belum masuk seperti yang dibentangkan ada 7 perkara. 7 perkara, 7 tawaran yang dibentangkan oleh Pakatan Rakyat. Belanja cadangan belanjawan Pakatan Rakyat 2013. Apa dia tuan-tuan yang saya nak sebut? Mungkin barangkali tuan-tuan mungkin tak sebut, tak sempat nak buka internet lah barangkali. Sebab saya masuk-masuk kod di motorbike ni, kod akses internet dah makin slow. Mungkin lepas pada ni kita boleh cadang kepada Selcom ataupun Maxis, tambah lagi lah kod jawab bagi banyak supaya akses mudah di sini. Bahkan saya selalu main di motorbike ni pun kadang-kadang radio IQ pun dapat, tak dapat. Jadi waktu bila saya cerita dekat orang di motorbike dalam kuliah saya berkenaan dengan apa yang dibincangkan radio IQ, dia kata, "Ustaz, kami tak dapat lah Ustaz radio IQ." Saya tanya apa saya buat, barangkali dia kata mungkin pecawan ni ada masalah. Jadi tuan-tuan pada ni kena bagi menang kerajaan di peringkat pusat, kita boleh buat lebih baik daripada itu. Tuan-tuan mati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada 7 tawaran daripada
belanjawan yang dicadangkan oleh Pakatan Rakyat. Yang pertamanya iaitulah berkenaan dengan peruntukan 3 bilion bagi setiap tahun melalui caruman wanita nasional. Ini yang pertama. Dia jaga dari sudut wanita. Yang pertama. Sebab kalau kita bandingkan dalam Pakatan Rakyat, dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Barisan Nasional, mereka banyak menumpukan bajet 2013 terhadap pembangunan sukan dan juga belia. Ini kajian yang sempat juga. Sehingga kan antara kelebihan-kelebihan ataupun advantage yang diberikan kepada belia dan juga sukan, antaranya yang macam kita dengar selalu, iaitu berkenaan dengan pemberian rebate RM200 kepada beliau untuk membeli handphone ataupun telefon mudah alih, yang mana handphone itu adalah handphone serba canggih. Ni, pemberian rebate RM200. Sedangkan kita pun tak tahu apa peranan yang boleh digunakan, apa fungsi yang boleh dapat kepada beliau bila mana diberikan rebate sebanyak RM200. Bila beri RM200 kepada mereka ni, maka akan banyaklah syarikat-syarikat telekomunikasi yang akan mendapat keuntungan daripada peruntukan yang telah dibentangkan. Tuan-tuan, kita ada kadang-kadang 5-6 orang, tuan-tuan. Kena kalau kata daripada 5 orang, 3 orang pakai handphone, sudah dah. Ni hak ngaji sekolah menengah dia cerita ni, sebab tengok bayar dalam ni ramai hak anak-anak sekolah menengah. Saya ni pasal anak saya tak ada lagi sekolah menengah ni. Saya cerita dulu pasal kita pun ada juga pengalaman duduk di peringkat menengah. Cuma zaman kita beza dengan zaman lah. Zaman lah ni, anak-anak zaman lah tak pergi sekolah menengah, semua boleh dikatakan mempunyai handphone, mempunyai telefon bimbit. Kalau kata sekolah menengah dah ada telefon bimbit, masuk universiti lagi-lagi. Hai, tuan-tuan dengan mereka main. Saya bisa mengaji universiti. Masuk universiti, tuan-tuan, tahun pertama. Bila kita masuk tahun pertama, bila diangkat menjadi exco perwakilan pelajar, kita tak ada handphone ni, tuan-tuan, apa jadi tau? Bila tak ada handphone ni, mereka kata, apalah ustaz ni payah nak hubung ni. Terutama dia yang perempuan, hak perempuan, hak wanita ni. Bila tak ada handphone, dia kata, apa ustaz ni kami payah nak hubung ni. Nak jumpa ustaz, kena telefon kawan tu, pergi habak dekat ustaz. Kena pula kalau kata kawan tu, kena betul lah tuan-tuan. Ustaz aku duduk dalam jamban, duduk berak. Tak apa lagi. Kalau kata dia telefon pukul 7 pagi, minta maaf nak ustaz aku duduk tengah tidur begini. Kacau juga. Jadi pada waktu tu, zaman saya ngaji di peringkat universiti. Mungkin di peringkat tuan-tuan ada pernah merasai zaman yang macam tu. Sampai tahap saya kawan dia kata apa? Dia kata hang ni payah. Maka dia kata aku yang duduk jadi mangsa, hang jadi exco, aku duduk jadi mangsa, orang kenal duduk aku. Dia kata lah ambil hang aku ni. Sampai tak tahu. Kalau kita, anak-anak kita pakai handphone, pakai telefon, yang menyebabkan boleh memudahkan urusan dia, yang memudahkan kerja-kerja yang betul-betul buat kerja dalam masyarakat, itu tak menjadi masalah. Tapi masalahnya hari ini, tuan-tuan, dalam memberikan rebate RM200 yang kita persoalkan, apakah tindakan yang sewajarnya bagi mendidik anak-anak tersebut menggunakan handphone canggih mudah alih, yang mana handphone tersebut boleh melayari internet, laman sosial dan sebagainya. Bagaimana nak mengawal penggunaan telefon tersebut? Ini yang kita bangkitkan. Sebab itu saya sebutkan tadi, sebenarnya dalam bajet 2013 tidak disebutkan berkenaan dengan pembangunan insan. Yang ada PLKN ada. Yang tu tuan-tuan jangan risau, PLKN ni memang tempat bagusnya. Memang tempat bagusnya PLKN. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Kita pun tak tahu apa yang dilaksanakan oleh kerajaan Barisan Nasional
Sebab kita kena sebut kerajaan barisan nasional. Tuan-tuan, pasal dia connect kot signboard tu semua kerajaan barisan nasional. Dia kata hak zaman dulu dah dia tukar sikit dah, kerajaan persekutuan, tetapi dia pun lambang satu Malaysia tepi tu. Ada juga tu. Unsur-unsur untuk lagi tu ada juga. Diberikan tambahan kepada PLKM, tapi apakah yang telah diperolehi hasil daripada PLKM? Sebab tu dalam bab pemberian rebate RM200 kepada beliau, saya mewakili pemuda, sebenarnya kita rasa ragu-ragu di atas pemberian tersebut, sebab bukan hanya sekadar boleh memberikan peluang kepada anak-anak muda beliau untuk terlibat lebih banyak kepada gejala maksiat tanpa dibimbing, bahkan akan menjerumuskan kepada ramainya masyarakat-masyarakat kita yang sudah pun tidak berkomunikasi dengan masyarakat, anak-anak beliau kita. Ini yang kita risau. Bahkan terutama bab wanita, anak-anak perempuan. Kalau kita tak diberikan didikan yang sebaiknya, Allahu Akbar, macam-macam cerita yang boleh jadi pada hari ini. Sebab tu saya pernah bertanya kepada seorang pegawai polis. Dalam satu pertemuan saya tanya kepada dia, ini minta maaf kepada pasukan keselamatan malam ni, saya nak beritahu ni bukan nak cerita kita nak angkat dia ni dah. Sebab benda ni perlu kita duduk bersama, kita fikirkan bersama. Ini masalah, ini bukan masalah hanya sekadar biapi lah, tak payah jatuh tepi kain orang lain, tapi hari ini masalahnya sudah masuk ke dalam kain kelambu kita sendiri. Saya tanya kepada seorang pegawai polis dalam satu pertemuan, saya tanya, masalah jenayah dalam negara kita pada hari ini, jenayah kecurian, jenayah rogol, jenayah rompok, jenayah yang melibatkan anak-anak remaja. Adakah kadar jenayah ini makin bertambah ataupun makin berkurang? Tuan-tuan tahu apa jawapan kepada saya? Ini hak jawab dekat saya ni bukan kata apa nama hak pakat bawah-bawah. Ini pegawai polis. Dijawab kepada saya, dia kata ustaz, dia panggil kita ustaz juga lah, pasal kita pakai kudah putih orang tadi, dia panggil ustaz. Rupanya pakai kudah putih ni pun ada dakwah juga, mesti dakwah. Dia kata ustaz, sebenarnya kadar jenayah ni dia bergantung kepada masa. Dia kata ada pula, saya kata hati saya lah, ada pula jenayah ni waktu dan juga masa. Ingatkan makan dan tidur dia ada masa ada waktu. Dia kata bergantung kepada masa dan juga waktu. Kalau kata masa cuti sekolah, jawab dia kata kami pakai tak tidur malam, dia kata. Pasal apa? Pasal waktu cuti sekolah ni anak-anak remaja memang suka berkeliaran dalam keadaan tiada aktiviti-aktiviti yang menyebabkan mereka ini mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Dia mula kenal dengan seorang, tengok kawan dia pergi esok, weh hang tak motor baru ni bang. Banyak dia hang. Dia kata biasalah, dulu tahun pak aku dapat bonus, pak dapat bonus juga. Hak kawan ni pak dia kerja rendang, main bonus kau mana? Dia kata pak aku ni dah dapat bonus kau mana? Dia kata, dia kata hang tak mau kan aku buat dia. Dia pilih. Dulu kawan dia buat sekali dengan orang. Kawan dia makan. Lah kali apa jadi? Lah kali kawan kata hang, cari sendiri, main duduk dulu. Akhirnya kawan ni termakan dengan hasutan rakan sebaya, menyebabkan dia nafsu keinginan dia nakkan kepada benda tersebut, sehingga kan dia terpaksa pergi ambil barang walik, dijadikan barang tu barang dia. Ni hak aku. Hak cerita ni bukan kita orang biasa, hak cerita dekat saya ni pegawai. Saya kata sampai tak waktu dah. Habis itu kalau waktu-waktu lain, dia kata kalau waktu-waktu lain pada waktu sekolah, dia kata macam biasa lah. Dia kata kadar tu macam biasa. Tuan-tuan, saya 5 bulan lepas dah kot. Bulan ni saya tak tahu, tapi 5 bulan lepas saya akan berziarahi. Bukan ziarah lah, kita pergi ke IPD Sungai Petani.
Saya pergi tengok bila kita buat report, ada satu papan report dekat situ yang menunjukkan kadar jenayah kecurian, kehilangan, rompok, roboh dan sebagainya. Dia ada kadar bagi bulan tersebut. Saya tengok di Sungai Tani, tuan-tuan, kadar jenayah ni tak kurang hebat macam di Kuala Lumpur. Saya tengok rekod tu makin hari sehari tu sampai paling-paling kurang rekod yang masuk tak, kalau kata secara kuratornya lebih kurang 5 kes kecurian dalam tempoh satu hari di kawasan Sungai Tani 5 bulan yang sudah. Ni dekat-dekat ni mungkin ingat bila-bila ada masa kita nak pinjam ke balai polis. Kalau polis tanya berapa ustaz, nak bagi report kan? Tak, nak main tengok carta. Nak main tengok carta lain kalau orang. Sebab kita anak muda kita kena ada maklumat tu semua. Jadi kadar jenayah ni sampai tahap yang melibatkan anak-anak muda daripada kalangan anak remaja perempuan pun makin hari makin ramai, makin banyak. Sehingga akan berlaku permasalahan buang bayi dan sebagainya, menyebabkan negara kita melahirkan umat, melahirkan rakyat yang tidak mempunyai nasab yang cukup. Ini yang kita rasa. Sebab itu salah satu daripada cadangan daripada Pakatan Rakyat dalam Belanjawan 2013 iaitulah memperuntukkan sebanyak 3 bilion untuk membuat caruman kepada wanita nasional supaya dapat digana program-program pendidikan, program-program pembangunan insan, dapat melahirkan manusia bukan hanya sekadar bermutu, bukan hanya sekadar dapat melahirkan keuntungan kepada negara semata-mata, bahkan dapat mendapat kebahagiaan bukan hanya sekadar di dunia, bahkan mendapat kebahagiaan di akhirat. Sebab itu pakcik, doa kita hari-hari yang kita baca, kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami, datangkan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia. Kita minta. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kita minta juga ya Allah datangkan kepada kami kebaikan di akhirat. Kita tak minta setakat dunia, kita minta sekali dengan akhirat. Wa qina azabannar, dan juga jauhkan kami daripada siksaan api neraka. Saya kuliah kat sini, saya dah sentuh sikit bab api neraka ni. Sehingga kan ada di kalangan jemaah yang dengar kuliah kali ini, bila kita buat refresh balik kepada hati ya, Ustaz, kita buat dengan lantunan zikir supaya kita dapat mendidik semula hati kita. Bila kita buat zikir, ada sebenarnya daripada jemaah kita yang menitiskan air mata. Sebab apa? Terkenang dengan dosa kita, terkenang dengan dosa anak-anak, dan juga terkenang dengan dosa masyarakat. Dan saya yakin bukan hanya sekadar penganut Islam sahaja yang buat macam ni, yang berpegang teguh kepada agama, bahkan penganut selain daripada Islam, non-Muslim juga, kalau mereka ini berpegang kepada agama, mereka juga nakkan kepada kebaikan. Tak ada siapa nakkan kepada keburukan. Pergi tanya orang Kristian kami nak yang baik. Pergi tanya orang Cina, orang Buddha, kami nak yang baik. Pergi tanya orang Hindu, orang India, nakkan juga kepada kebaikan. Sebab itu dalam hadis yang saya bacakan di awal tadi, yang Nabi sebut kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh badan kita ini terdapat seketul daging. Idza salahat salahal jasad kullu. Jika baik seketul daging tadi ini, maka akan elok, akan baiklah seluruh tubuh badan kita. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau buruk seketul daging tadi ini, akan buruk seluruh tubuh badan kita. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah olehmu, nescaya sesungguhnya seketul daging tadi ini dinamakan dengan hati. Sebab itu bab soal berkenaan dengan pembangunan modal insan merupakan satu perkara yang cukup penting. Yang kedua yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat kepada kita, iaitu berkaitan dengan penubuhan syarikat minyak negeri antaranya
menubuhkan syarikat minyak di antara negeri-negeri. Tak perlu dah kerajaan pusat yang handle benda ni. Dengan kerjasama di antara negeri dan juga persekutuan, ditubuhkan syarikat tersebut. Contohnya dicadangkan, kalau di Sabah, minyak ada di Sabah, dinamakan dengan Petro Sabah. Itu antara cadangan nama. Kalau minyak tu jumpa di Terengganu, namanya Petro Terengganu. Kalau minyak tu jumpa di Kelantan, di perairan Kelantan, dinamakan dengan Petro Kelantan. Bila diwujudkan kerjasama yang macam ni, nescaya keuntungan bukan hanya sekadar diperolehi oleh kerajaan persekutuan, bahkan kerajaan negeri juga dapat merasai keuntungan daripada hasil minyak ini. Tuan dan mata Allah sekalian, kita sedih tengok mana. Kita sedih bila mana kita tengok rakyat Kelantan yang sampai hari ini mereka belum lagi menerima wang royalti yang sepatutnya diterima oleh rakyat Kelantan pada hari ini. Mereka menubuhkan NGO yang bernama royalti bagi menuntut hak tersebut daripada kerajaan persekutuan yang telah dinafikan. Kita rasa ini satu penganiayaan kepada rakyat Kelantan. Kita mungkin kita tak berapa rasa pasal kita bukan orang Kelantan. Biarlah urusan mereka orang Kelantan. Kita orang Pulau Pinang, kita orang Ibu Tebal, kacau apa. Ingat tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, ila akhir ayat Allah kasih. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ayat yang Allah tujukan kepada orang yang beriman, bahawasanya orang yang beriman ini merupakan satu persaudaraan. Tuan-tuan, kita mengucapkan kalimah syahadah yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah, aku saksi bahawa Tuhan itu tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku saksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Allah itu satu, Nabi Muhammad itu satu. Ini satu Allah, bukan satu Malaysia. Ini bukan satu Malaysia. Tak ada sebut dekat kita satu Malaysia. Saya pun pelik tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat kita yang pergi ziarah. Pergi ziarah ke luar negara, terutamanya Mesir. Dia berlawak dengan saya, dia kata, Ustaz, kita di Malaysia ni Ustaz buka TV 7, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Buka TV 1, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Dia kata kalau orang tu bagi salam Assalamualaikum, kita boleh jawab dengan Waalaikumsalam. Okey nak tahu? Jawab dengan Waalaikumsalam. Kalau orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi ajak kepada kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tu bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun jawab penuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya fokus kepada orang Muslim tak? Bagi nampak pencerahan. Tapi Ustaz, dia tanya kepada dia, tapi Ustaz, kalau kata orang tanya, orang bagi salam dekat kita Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Dia kata Ustaz nak jawab macam mana Ustaz? Hak depan tu boleh jawab, tapi hak belakang boleh jawab lagu mana? Saya kata abang, mudah-mudah dengan abang mai ke Mesir ni, abang try nanti bagi salam dekat Fir'aun, tengok Fir'aun nak jawab apa. Dia pun dia kata sungguh Ustaz no, saya rasa Fir'aun pun nak jawab, bagi salam satu Malaysia. Pening tuan-tuan. Sebab itulah dalam penubuhan syarikat minyak ini merupakan satu idea daripada Pakatan Rakyat, satu cadangan daripada Pakatan Rakyat supaya nikmat minyak dapat dikongsi bersama. Yang ketiga, dicadangkan mereformasikan syarikat GLC, termasuklah membubarkan satu MDB, MDB yang fungsinya bertindih dengan khazanah. Ini antara cadangan. Kalau tuan-tuan buka dalam internet zaman lah, memang dah ada biar.
Ini antara yang ditawarkan kepada kita. Yang keempat, penubuhan perbadanan perumahan negara bagi menyediakan rumah mampu milik secara bersyarat. Yang kita tahu hari ini daripada kalangan masyarakat kita cukup menghadapi masalah rumah. Saya tak mahu nak ulas lebih pasal tentang bajet 2013. Sebab saya dipahamkan saat lagi buah ni nak taruh dekat Cikgu Bak. Sebab sekarang ni Cikgu Bak saya dipahamkan berada di Seberang Jaya, duduk tengah di Selangor di sana. Saat lagi dia nak main ni, buah tu kita taruh dekat dia bajet 2013, dia ada sembah ni buah ni. Sebab Cikgu Bak dia banyak maklumat ni. Sebab kalau saya sembah benar ni tuan, saya dipahamkan Datuk Fakrozi pun dia pun mai daripada Selangor petang tadi. Dia pun kebetulan hari ni apa nama baru tahu kata Selangor dengan Ibu Tebai ni dekat. Dari dekat itu 5 km. Kemudian Datuk pun esok ada solat, jadi kena bagi peluang kat Datuk lebih sikit masa malam ni untuk orang Ibu Tebai. Jadi yang keempat yang tu tuan, untuk buat rumah mampu milik kepada rakyat secara besar-besaran. Dan perkara ini bukan hanya kita cakap dengan kosong, dengan omong-omong kosong, bahkan dalam Pakatan Rakyat di negeri-negeri yang kita perintah, terutamanya negeri Pulau Pinang ini, walaupun dicanang oleh Barisan Nasional kata kerajaan negeri Pulau Pinang adalah kerajaan BAP, tetapi sebenarnya pada hakikatnya kerajaan Pulau Pinang merupakan kerajaan Pakatan Rakyat yang mana memerintah Pulau Pinang memerintah dalam keadaan bersama. Tuan-tuan, baru-baru ni bila dibincangkan berkenaan dengan manifesto, dan saya terlibat daripada salah seorang perbincangan tersebut, memang isu yang kita bangkitkan iaitu kita nak perluaskan lagi pembangunan perumahan rakyat. Dan benda ini diambil serius oleh kerajaan negeri terhadap rakyat pada hari ini. Bukan hanya sekadar kita nak buat, sekadar kita nak tunjuk kat orang kata kita buat, tapi kita buat dengan bersungguh-sungguh. Bahkan wakil PAS, iaitu Yang Hormat Datuk Saleh Mam, dalam soalan sidang dunia yang lepas, antara yang dibangkitkan iaitu berkenaan dengan perumahan rakyat. Sebab tu kita PAS, walaupun kita satu kursi, memang kita mengambil berat berkenaan dengan perumahan rakyat di tingkat bawah. Kita terlibat sama. Bukan kita hanya bercakap, semata-mata bercakap, bahkan kita terlibat sama. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab menyediakan rumah mampu ini sepatutnya dibincangkan, dibentangkan secara serius, supaya masalah rumah rakyat pada hari ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebab itulah Pakatan Rakyat mencadangkan benda tersebut, perkara tersebut dalam belanjawan cadangan Pakatan Rakyat. Yang kelima, dicadangkan juga penurunan harga kereta ataupun menghapuskan cukai kereta. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pangkah lagi Pakatan Rakyat Pilihan Raya Umum 13 ni, tuan-tuan tak tahu nak habang. Pasal apa? Pasal kereta yang kita beli lah ni, cukai dia saja 300%. Cukai banyak. Kita hari ni duduk naik lah motor. Bila kita pergi belah banding motor kan, belah banding bila saya sebut, naik motor Honda C70. Tengok belakang ada apa? Belakang dia pacak dengan bendera biru. Dacin dia pun duduk sengit tak. Duduk terbang macam tu, tengok dacin tu. Kita tengok mesti ajar pakcik ni duduk sokong lagi dalam keadaan dia kereta boleh pakai. Sebab itulah cadangan daripada Pakatan Rakyat tak menghapuskan cukai pembelian kereta ni. Dan termasuk dalam pertentangan cadangan, belanjawan cadangan daripada Pakatan Rakyat untuk menghapuskan ataupun mengurangkan cukai bagi kereta yang dikenakan sistem pembinaan EPI. Yang keenam, mengalih sumber manusia dan kewangan polis
kepada membantras jenayah selain kenaikan gaji 5% kepada anggotanya. Kita pun nak jaga juga polis juga. Bukan kerajaan Malaysia Nasional yang boleh jaga, kita pun boleh jaga. Tuan, di Kedah alhamdulillah. Di samping kita memperkemaskan keselamatan di kampung dan juga di taman-taman, di samping itu juga peringkat kerajaan negeri yang saya dipahamkan semenjak daripada tahun 2005 lagi telah memperkenalkan satu program pembangunan insan, iaitu program tahunan bulanan, iaitu memberikan pendidikan, pengetahuan, latihan kepada anak-anak remaja dan juga anak-anak dia. Termasuklah program kalau hujung tahun ini saya dipahamkan di bawah Exco Belia dan Sukan, iaitu Muhammad Datuk Hamdan, dianjurkan program Camp Bina Insan selama 21 hari. Dan program ini ditanggung di bawah kerajaan negeri. Iuran penyertaan camp selama 21 hari tuan hanyalah saya dipahamkan RM150. Betul tak? RM150. Ini Exco bukan ya. Jadi ini sebuah kerajaan contoh yang kita nak bentuk bukan hanya sekadar keuntungan kepada kerajaan semata-mata, bahkan kita nak pastikan kesejahteraan rakyat ini dapat kita turunkan sampai ke peringkat bawahan. Sebab itu sumber manusia penting. Kita pun boleh jaga polis tuan. Sebab bila kita jaga, kita didik anak-anak kita dengan perilaku akhlak yang baik, nescaya tugas polis untuk memerangi jenayah pun akan berkurangan. Maka polis tu akan dilihat juga. Tak kenal lah jaga sampai pukul 2-3 pagi. Tuan, kita boleh jaga polis tuan. Yang penting kena bagi undi dulu dekat kata rakyat dalam pilihan raya umum 13. InsyaAllah bukan sekadar kita bercakap kosong, bahkan kita boleh lakukan dengan peluang yang telah diberikan kepada kita. Yang terakhir yang disebutkan dalam pelajaran Pakatan Rakyat, iaitu kenaikan gaji sebanyak 20% kepada kaki tangan perubatan. Ini dicanangkan. Sebab itulah pelajaran baru ini kita tengok polis naik, tentera naik, lepas tu hak kaki tangan bonus ada sikit, tapi kenaikan gaji yang diberikan oleh Pakatan Rakyat, dicadangkan oleh Pakatan Rakyat ini tidak disebutkan dalam bajet 2013 baru-baru ini sebanyak 20%. Sebab kita menghargai tugas orang perubatan, kerana tanpa mereka bagaimana mereka boleh memastikan kehidupan masyarakat berada dalam keadaan yang cukup sihat. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, apa yang dibentangkan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bajet yang dibentangkan pada tahun ini merupakan bajet ini berada dalam keadaan cukup kritikal. Sebab apa saya sebut itu, ada 3 benda tuan-tuan. Ada 3 perkara yang saya sebut kepada tuan-tuan pada malam ini. Jadi kita pun hujan. Bila hujan ni pun nak cakap betul detang, buruh di atas pun betul detang juga. Baik, kita ambil 3 benda ni saya nak sebut pada malam ini. Yang saya sebut kata bajet pada kali ini adalah bajet yang kritikal. Sebab ada 3 benda. Sebab apa saya kata kritikal? Sebab 3 perkara ini, 3 benda ini masih belum dapat diselesaikan, masih belum dapat dibuang dalam pemerintahan kerajaan Barisan Nasional sekarang ini. Masalah yang pertamanya iaitulah masalah berkaitan dengan walaupun bajet yang nampak macam mesra rakyat, tetapi masih lagi melibatkan kroni. Bak kroni ini, kalau saya lagi tuan-tuan pandai jolok, kalau kata pengurusi pandai jolok cikubak lagi tuan-tuan, kita tengok cikubak dia bentang bak kroni. Dia bentang bak kroni ni tuan-tuan daripada A sampai Z. Kalau saya nak bentang, saya berceramah awal. Lepas tahu lah saya ni tidak cakap panjang. Tadi kalau tubuh tak duduk dah sekali, pakai polis satu tuan-tuan boleh balik nak beritahu bak kronism. Jadi sebab tu saya kata tadi pengurusi dia pandai jolok sikit bak 3 bak lagi cukup cantik. Saya dia bak kronism dia tak boleh dengar, dia panas dengar itu bak ni. Kita ni orang pakai jubah putih ni malam ni telinga tu tak mau panas sangat. Tapi bak kronism ini bentanglah bajet macam mana pun tuan-tuan, selagi mana masalah kronism
kroni tak diselesaikan, lagi itulah bajet kita tidak akan terus, tidak akan sampai kepada rakyat. Kita tengok siapa yang mendapat keuntungan hasil cari gali, yang buat perjanjian sampai 10 tahun. Siapa dapat? Kepada Tun Mahathir. Kita tengok hari ini syarikat Petronas, maklumat yang kita perolehi, mereka ada ikatan, ada perjanjian dengan bank CIMB. Bank CIMB siapa punya? Yang tu siapa punya, tuan-tuan, dia kena tengok siri kebenaran lagi pula. Sebab malam ni kita nak cerita bab bajet. Sebab kita tengok, oh bagus dah bajet ni, berim pula ni, berim pun tuan-tuan. Cek saiz dia ni dekat mana? Masuk tuan-tuan dia tengok sini. Berim ambil dekat mana? Sebab kita masalah yang pertama, buatlah bajet macam mana pun, lagi mana kerajaan Barisan Nasional merintah dengan cara yang lama, lagi itulah bajet atau belanjawan yang dibentangkan tidak akan sampai kepada rakyat bawahan. Sampai cawan macam tu. Yang kedua yang melibatkan rasuah. Daripada atas sampai ke bawah rasuah. Rasuah di tuan-tuan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai riba. Dia ada kaitan dengan riba. Rasuah dia ada kaitan dengan riba. Sebab harta yang diambil adalah harta yang tidak halal, yang diharamkan oleh Allah, yang bukan daripada jalan yang mengeluarkan tenaga orang yang menerima tersebut. Rasuah. Kalau riba, Allah sebutkan secara jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan juga Allah mengharamkan riba. Dan yang ketiga, yang terakhir, iaitulah berkenaan dengan hutang, yang mana bajet yang dibentangkan ini adalah bajet gula-gula semata-mata. Bajet gula-gula semata-mata. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita berada dalam tahap yang cukup kritikal sekarang di negara kita. Berada dalam tahap yang cukup kebimbangan, yang cukup tinggi. Bahkan kalau dibiarkan berterusan kerajaan Barisan Nasional memerintah Malaysia pada hari ini, maka kita akan lihat satu hari nanti masa depan anak-anak kita yang menjadi pemimpin akan terus menanggung beban yang ditinggalkan oleh kerajaan Barisan Nasional pada hari ini. Jadi bab hutang, tuan-tuan, saya ingat mungkin akan diulaskan oleh Ayanda Yang Berhormat Datuk Pak Rozi berkenaan dengan hutang ni. Sebab hutang kita duduk takat mana apa semua tu, semua ada maklumat belakang kepada expo kita. Jadi insya-Allah sekadar dulu pada malam ini, kita harap pada masa yang akan datang kita akan membuat perubahan. Perubahan ini bukan hanya sekadar perubahan dalam pilihan raya semata-mata, bahkan kita nak pastikan negara kita berubah daripada negara yang bermasalah, negara yang penuh dengan ancaman dari pelbagai sudut, tetapi kita nak pastikan negara kita seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nakkan keampunan daripada Allah, dan kita nakkan juga negara yang penuh dengan keamanan, kemakmuran. Sekadar dulu pada malam ini, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.